Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Kubi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik hari ini, saya ingin membawa anda untuk berkunjung ke taman permainan dan juga taman tema yang dikatakan mempunyai kisah misteri dari seluruh dunia. Ada taman permainan ni, ada sebuah buayan yang bergerak dengan sendiri tanpa ada angin. Manakala buayan yang lain tidak bergerak langsung. Ada juga sebuah taman tema yang ditutup dan ditinggalkan secara tiba-tiba, kononnya disumpah oleh sebuah maharaja yang makamnya terletak di sekeliling taman tema tersebut. Itu adalah topik menarik hari ini. Hari ini saya akan berkongsi kisah-kisah taman permainan dan taman tema yang misteri dari seluruh dunia. Pripyat Amusement Park, Chernobyl. Kisah pertama ialah kisah dari Chernobyl, Ukraine. Memakan masa bertahun-tahun untuk dibina, tapi hanya digunakan beberapa jam sahaja sebelum ditutup dan ditinggalkan. Itulah Pripyat Amusement Park ataupun Taman Tema Pripyat. Pada 26 April 1986, berlaku satu letupan di salah sebuah stesen nuklear di kota Chernobyl, Ukraine, tempat tinggal untuk 50,000 orang. Letupan ini membuatkan radiasi nuklear yang berbahaya tersebar di seluruh kota dan meragut banyak nyawa. Namun begitu, sehari selepas insiden ini berlaku, iaitu pada 27 April 1986, Pripyat Amusement Park dibuka. Padahal waktu ini orang ramai berpusu-pusu keluar dari situ. Pada asalnya, Taman Permainan Pripyat merancang untuk mengadakan perasmian pembukaan pada 1 Mei 1986, sempena Hari Pekerja. Namun begitu, akibat daripada tragedi Chernobyl yang berlaku pada 26 April, pihak Taman Permainan Pripyat mempercepatkan hari pembukaan dan membuka taman permainan tersebut pada 27 April. Keputusan ini dibuat disebabkan pada ketika itu masih ramai penduduk yang tidak tahu tentang letupan yang berlaku. Malang seribu kali malang bila taman permainan ini hanya beroperasi hanya beberapa jam sahaja sebelum penduduk di Pripyat diarahkan untuk berpindah disebabkan kandungan radiasi tersebar dan semakin tinggi. Semenjak dari hari itu, kota Pripyat menjadi kota yang terbiar. Begitu juga dengan taman permainan ini. Kesemua jenis permainan seperti Ferris wheel, bumper car, carousel dan permainan lain ditinggalkan berusang. Secara langsung memberikan taman permainan tersebut suasana yang menyeramkan. Tiada siapa yang berani berkunjung ke taman permainan ini disebabkan risau dengan impak radiasi yang masih ada di sekitar kawasan. Kalau ada yang ke sana pun mereka perlu ditemani oleh pakar dengan kelengkapan yang cukup supaya tidak terkena radiasi nuklear yang sehingga hari ini masih lagi membahayakan. Ada yang percaya taman permainan Pripyat ni menjadi tempat bermain dan berkumpul roh kanak-kanak yang maut ketika bencana Chernobyl berlaku. Bunyi tapak kaki kanak-kanak berlari, bunyi gelak tawa dan bunyi tangisan yang menyeramkan boleh didengari dari jauh. Hari ini, Taman Permainan Pripyat menjadi antara simbol kejatuhan kota Chernobyl yang dahulunya gah berdiri tetapi runtuh dalam satu malam sahaja. Dari Ukraine, kita pergi ke Argentina. Ini adalah sebuah taman permainan yang terletak di Firmat, Argentina. Ia menggemparkan bukan sahaja seluruh penduduk sekitar, tetapi ia juga menarik perhatian kumpulan pengkaji paranormal dari seluruh dunia. Semuanya bermula sekitar tahun 2007 dahulu, bila salah satu buayan di taman permainan ini berhayun sendiri selama 10 hari berturut-turut. Apa yang membuatkan kejadian menjadi semakin pelik? Buayan yang bersebelahan tidak berhayun langsung. Tambah menyeramkan bila kejadian ini tidak berhenti selepas 10 hari, tetapi ia berulang untuk 5 tahun lamanya. Kejadian ini menarik perhatian ahli-ahli saintis dan juga kumpulan paranormal untuk mengkaji fenomena ini. Satu eksperimen kemudian dijalankan di mana taman permainan ini ditutup dengan kemah kanopi yang besar dan sebuah alat pengudaraan dipasang sebagai sumber angin. Walaupun hasil eksperimen menunjukkan buayan ini bergerak ketika ada angin, namun begitu, masih banyak yang tidak percaya dengan teori ini disebabkan buayan ini dilaporkan berhayun secara tiba-tiba, tidak kira waktu siang ataupun malam, tidak kira ada punca angin ataupun tidak. Untuk penduduk tempatan di Firmat pula, mereka percaya yang ini adalah satu kejadian paranormal
di mana mungkin roh seorang budak yang meninggal berdekatan dengan kawasan taman permainan ini yang menghantui kawasan tersebut. Manakala ada setengah yang percaya ia bergerak disebabkan oleh angin. Walaupun ada percanggahan pendapat untuk menjelaskan fenomena ini, apa yang pasti sehingga hari ini belum ada lagi teori yang mampu menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Dari Argentina kita pergi ke Jepun. Taman tema Gulliver's Kingdom adalah satu taman tema di Jepun yang diinspirasikan dari sebuah kisah dongeng di mana seorang pengembara tiba di sebuah pulau rahsia yang dihuni oleh manusia kecil, menjadikan dia seorang gergasi. Taman tema ini terkenal bukan disebabkan ramai pengunjung, tetapi ia terkenal dengan lokasinya yang dibina bersebelahan dengan hutan bunuh diri, iaitu Akogihara Forest. Namun begitu, Gulliver's Kingdom hanya beroperasi selama 4 tahun sebelum ia ditutup dan terbiar. Pada asalnya, tujuan pembinaan Gulliver's Kingdom untuk menjadi salah satu sumber meningkatkan ekonomi di Jepun. Kalau melihat dengan lokasinya pun, ia akan menarik tumpuan para pengunjung di mana ia dibina di kaki Gunung Fuji. Gulliver's Kingdom mula beroperasi pada tahun 1997 namun tidak mendapat sambutan seperti yang dijangkakan. Selain daripada itu, tidak ada permainan yang sesuai untuk kanak-kanak seperti Ferris wheel ataupun bumper car. Apa yang ada hanyalah satu struktur besar bentuk seorang lelaki gergasi yang terbaring di sana. Bukan sahaja terletak bersebelahan dengan hutan Akogihara, ia juga terletak berdekatan dengan perkampungan Kamikoishi, iaitu tempat sebuah kumpulan yang diketuai oleh Aum Shinrikyo, di mana Aum dan kumpulannya pernah melakukan serangan gas yang meragut 12 nyawa di stesen kereta api Tokyo. Ada yang membuat spekulasi sejak pembukaannya lagi, Gulliver's Kingdom ni seakan disumpah disebabkan tempat lokasinya. Mungkin disebabkan sumpahan ini menyebabkan suasana di sana menjadi suram dan tidak lagi menerima pengunjung. Akhirnya pada tahun 2001, Gulliver's Kingdom terpaksa menghentikan operasinya dan ditutup disebabkan keuntungan yang diterima tidak dapat menampung kos pengurusan. Semenjak ia ditutup, seluruh kawasan Gulliver's Kingdom menjadi terbiar dan memberikan suasana yang menyeramkan. Dari Jepun kita pergi ke Vietnam. Di Taman Tema Ho Tui Tien. Dibina pada tahun 2000 dan dibuka pada tahun 2004. Walaupun masih belum siap sepenuhnya, taman tema ini tetap dibuka untuk kunjungan. Agak menghairankan bila Taman Tema Ho Tui Tien ini menelan kos sebanyak 30 juta US dollar. Lengkap dengan pelbagai fasiliti, dipromosikan secara besar-besaran oleh kerajaan Vietnam, tetapi ia ditutup tanpa sebab, membuatkan ramai yang membuat spekulasi mereka sendiri. Antara spekulasi yang timbul ialah pembinaan taman tema ini disumpah oleh semangat yang tinggal di sekitar kawasan. Apa tidaknya, lokasi pembinaan taman tema ini terletak berdekatan dengan makam Maharaja ke-12 Vietnam yang dikenali sebagai Maharaja Khai Dinh. Ada yang percaya kawasan taman tema yang bising dan padat ini mengganggu ketenteraman roh Maharaja Khai Dinh. Itulah kenapa ia hanya beroperasi selama 4 tahun sahaja. Seakan ditutup dan ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa, taman permainan yang boleh menampung sebanyak 2,500 orang pengunjung dalam satu masa ini hanya dikunjungi oleh kumpulan paranormal, penjelajah urban dan pelancong backpackers sahaja. Hanya pada tahun 2018 barulah sebab penutupan Ho Tui Tien ini terjawab bila satu laporan dikeluarkan oleh kerajaan Vietnam mengatakan yang taman tema ini ditutup disebabkan oleh struktur binaan yang tidak cukup kukuh untuk menampung jumlah pengunjung yang ramai. Namun begitu, masih ramai yang percaya ada satu kuasa yang lebih menakutkan dari itu yang menjadi punca kenapa taman tema ini ditutup. Dari luar negara kita kembali ke dalam negara kita, iaitu di Taman Anggrek Sabah. Semuanya bermula bila seorang budak kecil dibawa ke taman permainan Anggrek. Budak kecil tu menangis setelah melihat buayan yang berhayun sendiri di taman permainan tersebut. Kisah ni dikongsikan oleh pengguna Facebook yang bernama Nurul Ashikin. Menurut Nurul, rakannya yang seorang guru ni membawa anaknya ke taman permainan di Taman Anggrek. Namun begitu, bila mereka tiba di sana, anak kecil ni menangis secara tiba-tiba sehingga rakannya tadi terpaksa membawa anak dia masuk semula ke dalam kereta. Pada ketika inilah baru rakannya menyedari
yang salah satu buayan di taman permainan tersebut berhayun sendiri dan seolah-olah ada orang yang menghayunkannya. Tapi pelik, bila buayan yang lain tidak bergerak langsung. Lagi menyeramkan bila tiada seorang pun yang berada di sekeliling pada waktu itu. Setelah tu, rakannya mengambil telefon bimbit dan merakamkan seluruh kejadian. Namun begitu, ada sebilangan netizen yang berpendapat mungkin itu adalah daripada angin yang bertiup, memandangkan cuaca yang kelihatan di dalam video nampak mendung. Tapi ada juga yang percaya ada sesuatu yang berada di buayan tersebut, sesuatu yang hanya boleh dilihat oleh kanak-kanak kecil. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Semoga menarik dan bermanfaat kepada anda semua di mana kita berkunjung ke taman permainan dan juga taman tema dan kita tengok kisah-kisah misteri yang ada di sana. Di antara kisah-kisah misteri di dalam senarai ini, mana satu yang anda rasa paling misteri? Kalau anda suka lagi dengan perkongsian macam ni, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan masih lagi belum terlambat untuk saya ucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM di luar sana. Pastikan kamu cuba yang terbaik dan hope for the best. Apa-apa pun, akan lebih banyak lagi episod menarik yang lebih bermanfaat, yang lebih menarik, yang lebih misteri pada masa hadapan. Sejumpa di episod yang seterusnya. Kubi-Kubi Go, menarik setiap hari.